Masa mula-mula kita nak sign up takaful, ejen janji macam-macam. Okay? Awak jadi macam ni, kita cover. Awak sakit ni, kita cover. Awak kemalangan ni, kita cover. So, jangan risau. Everything kita cover. Tapi hakikatnya, bila berlaku musibah, bila tiba saat kita nak claim, bermacam-macam masalah yang timbul. Macam-macam prosedur yang kena buat. So, anda nak tahu tak kenapa susah sangat kita nak claim daripada syarikat takaful ni? Kalau nak tahu, teruskan menonton. Assalamualaikum semua, anda bersama saya Afiq Ipin. So dalam channel ni, saya banyak berkongsi tips berkaitan dengan kewangan. So kalau itu salah satu tajuk yang anda suka dan anda minat, jangan lupa untuk subscribe. Okay, so jom kita tengok kenapa syarikat takaful ni sangat susah untuk lepaskan claim, untuk approvekan claim tu. Jadi ada 5 sebab yang mana boleh menjadi punca kepada kita punya claim tu sangat-sangat susah untuk di-approve oleh syarikat takaful ataupun lebih teruk lagi di-reject terus oleh syarikat takaful. So sebab yang pertama adalah policy lapse. So policy lapse ni boleh dikatakan bahasa mudahnya polisi kita tu dah matilah, maksudnya dah luput. Jadi macam mana boleh jadi polisi luput? So polisi ni boleh jadi lapse disebabkan oleh kita tak bayar. Kita tak bayar lama, lepas tu sampai satu tahap dia akan jadi lapse. So, lapse dengan tertunggak ni dia berbeza. Okay. So, bila kita tak bayar, polisi tu akan dikira outstanding ataupun tertunggak. So, kalau tertunggak sebulan, okey lagi. Tertunggak 2 bulan, okey lagi. Masuk 3 bulan, kebanyakan polisi medical, dia akan jadi lapse. So, bila lapse ni, tak kira lah berlaku apa jenis kes sekalipun, memang tak boleh claim langsung. 100% akan di-decline oleh syarikat takaful. So, cek balik. Bila kita ambil sijil takaful tu, pastikan payment kita up to date. Sebab yang kedua adalah manfaat yang kita nak claim tu tak ada dalam polisi kita. So, senario macam ni banyaklah saya nampak yang berlaku pada masa sekarang ni. Yang mana kebanyakan daripada pencarum takaful ni, mereka sebenarnya tak faham apa manfaat yang mereka ambil. So, bila nak claim, mereka ingat benda tu cover. Sedangkan benda tu tak ada pun dinyatakan dalam polisi mereka. Sebab setiap orang, takaful ataupun insurans setiap orang ni, dia berbeza, dia tak sama. Ada orang yang ambil plan takaful yang hanya cover kematian dan cacat kekal sahaja. Ada orang yang ambil plan takaful yang hanya cover untuk sakit kritikal sahaja. Ada orang yang ambil plan takaful yang mana hanya cover untuk bil hospital sahaja. So, kalau kita nak claim sesuatu kejadian yang mana kejadian tu tidak dinyatakan dalam polisi kita, macam mana syarikat nak cover? Macam mana syarikat nak bayar? So, kita kena belik balik buku polisi kita. Kita kena tengok apa yang dia cover dan apa yang tidak di-cover. Yang ketiga adalah exclusion. So, exclusion ni kita boleh panggil dia sebagai pengecualian. Pengecualian ni maksudnya situasi-situasi yang mana syarikat tak cover. So, antara situasi-situasi yang syarikat tak cover adalah macam contoh kes yang berkaitan dengan pregnancy. So, berkaitan dengan mengandung ni memang syarikat takkan cover lah. Regardless apa-apa plan sahaja pun yang kita ambil. Cuma ada sesetengah plan dekat pasaran sekarang ni, dia ada sedikit cover untuk kes yang berkaitan dengan peranakan ni. Tapi yang tu kita kena bayar extra sikit lah. Cuma kalau kita ambil plan yang biasa ramai-ramai orang ambil ni, secara generalnya untuk penyakit berkaitan dengan beranak ni memang tak cover. Exclusion yang seterusnya macam contoh apa-apa rawatan yang berkaitan dengan gigi. So berkaitan dengan gigi memang syarikat insurans tak akan cover. Macam contoh kalau kita nak buat braces ke, kita nak betulkan gigi ke, itu memang tak cover. Kecuali kalau contoh kita kemalangan, dan bila kita kemalangan gigi kita hancur. So untuk bina balik gigi kita, yang tu cover. Nak rawat balik gigi kita, yang tu cover. Tapi kalau kita tiba-tiba sakit gigi, kita tiba-tiba nak betulkan gigi, yang tu tak cover. Dan antara pengecualian lain macam kosmetik. Macam contoh kita nak buat kita nak buat rawatan pembedahan plastik, yang tu tak cover. Antara pengecualian lagi macam contoh kes yang berkaitan dengan peperangan, rusuhan, yang tu kita kena ingat tak cover. Dan macam kalau kita melanggar undang-undang pun
tak cover. Contoh, kita ada insurans medical. Lepas tu kita pergi merompak rumah orang, and then orang tembak kita. So orang tembak tapi tak mati. Kita sakit, tersadai dekat hospital. Tapi bil hospital syarikat insurans memang takkan cover sebab kesakitan kita itu berlaku disebabkan oleh percubaan untuk melanggar undang-undang Malaysia. So, ingat kalau kita ada takaful, kita ada medical insurance ni, kalau apa-apa benda ataupun situasi berkaitan dengan kita nak langgar undang-undang, memang tidak akan cover. Dan ada banyak lagi lah exclusion yang memang tidak akan di-cover oleh syarikat insurans ni. Yang tu korang kena belik buku polisi masing-masing, korang pergi dekat part yang dia tulis pengecualian. Ataupun kalau buku CJ takaful korang dalam bahasa Inggeris, korang pergi dekat part yang ditulis exclusion, korang baca dekat situ. Kat situ dia ada listkan semua jenis yang syarikat takaful tak cover. So bila kita ambil takaful ni, kita kena fikir, kita kena betul-betul ingat yang mana tak semua perkara yang syarikat cover. Ada yang syarikat cover dan juga ada benda yang syarikat tak cover. Perkara yang keempat adalah non-disclosure. So benda ni yang membuatkan banyak kes claim itu menjadi susah. Banyak prosedur yang perlu dilakukan. Banyak requirement yang syarikat perlukan. So kita kena isi banyak borang. Kita kena naik turun company dan sebagainya. So non-disclosure ni apa? Okay, non-disclosure ni macam ni. Okay. Non-disclosure ni maksudnya adalah masa kita nak apply takaful tu, kita tidak berlaku jujur. Maksudnya sebelum kita apply tu, kita dah ada penyakit. Tapi bila kita nak apply tu, dalam borang permohonan, kita tak nyatakan pun yang kita ada penyakit. So bila kita tak nyatakan yang kita ada penyakit, masa kita nak apply tu tak ada masalah. So syarikat akan approve macam biasa, tak ada masalah pun. Yang menjadi masalah adalah apabila nak claim nanti. Bila nak claim nanti, so bila syarikat nak proses claim kita, mereka akan berpandukan laporan perubatan yang ditulis daripada doktor tu. So kalau doktor tu tulis yang mana, okey, penyakit dia ni dah ada daripada tahun 2018. Okay, sedangkan orang ni baru ambil takaful tahun 2019. So kat sini yang jadi masalah. Yang mana penyakit yang dia nak claim tu dah ada sebelum daripada orang ni ambil takaful. So kalau berlaku kes macam ni, syarikat tak akan cover, dan dalam surat reject tu, surat yang syarikat decline tu, syarikat akan nyatakan kenapa dia tak nak cover. Disebabkan oleh non-disclosure tadi. Kita tidak berlaku jujur. Dan situasi kedua, macam mana syarikat boleh detect yang mana kita tak berlaku jujur ni adalah sekiranya syarikat menjumpai apa-apa rekod perubatan kita di klinik ataupun di hospital yang pernah kita buat sebelum ni. Contoh 5 tahun lepas, kita baru ambil insurans tahun lepas. Tapi 5 tahun lepas kita pernah buat rawatan dekat hospital. Tapi kita tak nyatakan dalam borang permohonan kita. So syarikat berhak untuk inquiry balik. Rawatan apa yang kita buat 5 tahun lepas tu. So dekat sini proses dia banyak. Kita nak kena pergi ambil balik rekod dekat hospital lama tu, nak kena pergi ambil, pergi hantar dekat syarikat takaful. Jadi dekat stage ni, kalau korang tidak ada ejen yang betul-betul buat kerja, ejen yang betul-betul bagus, kat sinilah ramai yang menjadi masalah. Kat sinilah ramai yang marah, kata nak claim macam-macam lah, minta itulah, minta inilah. Tapi proses dia memang macam tu. So, hasil daripada siasatan company tu, kalau dibuktikan bahawa yang penyakit kita nak claim ni berkaitan dengan penyakit yang kita pernah buat rawatan 5 tahun, 10 tahun lepas, maka syarikat tidak akan cover. Tapi sekiranya kalau syarikat dapat keputusan yang mana penyakit yang kita baru nak claim ni tidak ada kaitan dengan rawatan yang kita buat dulu, so kalau macam tu barulah syarikat akan cover. So ingat betul-betul kat sini. Kalau kita apply takaful ni, kita kena declare betul-betul. Kalau kita ada penyakit, kita kena tulis penyakit apa yang kita dah ada. Kalau kita pernah buat rawatan, kita kena tulis rawatan apa yang kita dah buat. In fact, kalau kita smoking pun, kita kena wajib menyatakan yang kita seorang smoker. Jangan sebab kita nak premium yang murah RM20-30 menyebabkan kita merana di kemudian hari. Menyebabkan kita pening kepala, tak boleh nak claim itu, ini. Last sekali, kita pun mulalah viral dekat Facebook lah, macam-macam. Macam itulah. Sebab yang kelima, kenapa kita tak boleh claim kita punya takaful ni adalah disebabkan oleh waiting period belum habis. Waiting period tu adalah tempoh menunggu. Jadi, untuk kita tahu tempoh menunggu ni, kita kena belik balik polisi kita. Sebab setiap polisi, setiap plan tu, dia mempunyai tempoh menunggu yang berbeza. So, sebagai contoh,
katakanlah kalau plan yang mempunyai manfaat untuk kemasukan ke hospital, untuk dia cover bil hospital kita kan. Okay, biasanya plan macam ni, kalau untuk penyakit dia ada waiting period. Contoh, kalau penyakit macam penyakit biasa-biasa macam demam ke, sakit perut ke. Kalau penyakit macam tu, selepas 30 hari kita ambil, baru boleh claim. Macam contoh kalau penyakit yang teruk sikit, macam contoh penyakit jantung ke, kecil manis ke, penyakit macam ni kena kita dah ambil 6 bulan baru boleh claim. Kalau kita baru ambil tak sampai 6 bulan tak boleh claim. So itu maksud waiting period. Yang kes yang tidak ada waiting period adalah kemalangan sahaja. Kemalangan tak ada masalah. Contoh kita ambil hari ni, polisi approve esok dan lusa kita kemalangan, so syarikat akan terus cover on the spot 100%. Tak ada masalah kalau kemalangan, sebab kemalangan tidak mempunyai tempoh menunggu. Ianya boleh berlaku anytime. Kalau untuk penyakit, dia ada tempoh menunggu. Kenapa penyakit ni dia buat tempoh menunggu? Sebabnya adalah penyakit ni, kebanyakan jenis penyakit, bila dia nak datang dekat kita, dia tak datang terus-teruk tau. Dia akan datang sikit. Macam tu. Contoh macam penyakit kanser lah kita katakan. Dia tak adanya orang terus kena stage 4 terus. Tak ada. Biasanya, bila orang tu dah pengsan, bila orang tu dah teruk, pergi hospital, doktor diagnose yang mana penyakit dia tu dah ada lama dah. Simptom dia dah tunjuk 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Bila dah detect tu dah stage 4 dah. So, untuk penyakit ni, kalau kita dah ada simptom-simptom penyakit, kita dah ada macam rasa tak sedap badan, tiba-tiba kita nak pergi cari takaful. So, kalau macam tu tak boleh lah, sebab dia ada waiting period ni. Jadi, sebab itulah sangat penting untuk kita buat takaful ni daripada awal lagi. Daripada kita tubuh badan sihat ni, masa ni lah sangat-sangat sesuai untuk kita apply takaful. Sebab bila kita dah ada sebarang penyakit, so susahlah untuk kita apply takaful ni, dan kemungkinan walaupun kita punya permohonan tu boleh lepas, tapi in future mungkin akan ada masalah. Okey? So setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada nak tanya apa-apa, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah ni. InsyaAllah saya akan jawab untuk next video. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.